Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat dalam media sosial sekarang melibatkan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dengan Yusuf Raude. Ada yang kata Anwar Ibrahim akan menang besar. Saya setuju. Anwar Ibrahim akan menang dalam kes Yusuf Raude. Ini adalah sebab-sebabnya. Ikuti terus ulasan ini karena saya akan bentang ulasan kepada Anda. Kenapa Anwar Ibrahim akan menang dan apa sebab Anwar Ibrahim akan menang? Saudara, sudah 5 tahun sebenarnya isu ini dimainkan. Sudah 5 tahun isu ini dimainkan, balik-balik isu yang sama. Isu yang sama dan isu yang sama. Tapi akhirnya kebenaran akan muncul juga. Dalam kes saman antara Anwar Ibrahim dengan Yusuf Raude, rakyat mula nampak siapa yang bercakap benar. Dan saya boleh kata dengan yakin Anwar pasti menang kes ini. Saudara, apa sebenarnya kes ini? Untuk mengetahui bagaimana Anwar menang dalam kes ini, Anda perlu tahu terlebih dahulu latar belakang kes ini. Maka kata orang, tak kenal maka tak cinta. Sudah kenal baru Anda tahu kenapa Anwar Ibrahim akan menang dalam kes ini. Apa sebenarnya kes ini? Yusuf Raude, bekas pembantu penyelidik, mendakwa berlaku serangan seksual pada tahun 2018. Tapi siasatan SPRM dan Peguam Negara pada tahun 2020 dah membuat keputusan tiada keterangan mencukupi untuk pendakwaan. Sekarang Anwar saman balik atas fitnah dan tuduhan palsu. Ini bukan lagi soal pribadi, ini ialah soal membersihkan nama. Tapi sebelum itu, sebelum saya teruskan ulasan ini, izinkan saya untuk berkongsi kebaikan kepada Anda semua. Ini satu produk ini Transfactor for Life. Ini bukan obat, ini ialah produk meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang jadi bodoh, sehingga ianya menyerang diri kita sendiri. Dengan adanya produk ini, ia meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik daya imun badan kita menjadi bijaksana melawan penyakit daripada dalam. Kita akan sembuh daripada penyakit dan kita dijauhkan daripada penyakit apabila imun badan kita jadi bijaksana dan kuat. Oleh sebab itulah Anda harus mendapatkan produk ini untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dan kalau ada yang bertanya, apa penyakit yang boleh ditangani dengan penggunaan produk ini? Saya boleh jawab hampir atau semua penyakit boleh karena ini bukan obat, ini peningkat daya imun badan Anda. Jawaban kepada masalah penyakit dan juga masalah kekuatan tubuh badan kita. Siapa yang berminat boleh menghubungi nombor yang tertera. Sudah banyak orang yang menggunakannya, lulus KKM dan halal. Baik, oke, kita teruskan dulu ulasan politik hari ini. Saudara, apa yang menariknya ialah ini bukan lagi soal pribadi. Ini soal membersihkan nama Anwar Ibrahim. Kenapa Anwar Ibrahim hampir pasti menang? Karena ini case yang bersifat sivil, bukan jenayah. Jadi beban bukti lebih ringan untuk Anwar. Anwar ada laporan forensik, keputusan polis, dan kenyataan saksi di pihaknya. Mahkamah akan menilai niat Yusuf buat tuduhan adakah berniat jahat atau tidak. Fakta menunjukkan Yusuf lambat buat laporan, tiada bukti fisikal dan cerita berubah-ubah. Bila kes disiasat bertahun-tahun tapi tak ada bukti jelas, itu petanda tuduhan tak kukuh. Motif sebenar di sebalik tuduhan ini apa? Ini yang perlu kita tahu dan kita kongsi bersama. Apa motif sebenar di sebalik tuduhan ini? Waktu itu Anwar sedang menunggu jadi Perdana Menteri. Fitnah ini keluar sehari sebelum peralihan kuasa sepatutnya. Ramai percaya ini kerja dalam sabotaj politik dari dalam kerajaan lama atau kem yang mungkin dituduh sebagai kem Mahathir. Mereka takut Anwar naik jadi Perdana Menteri. Jadi apa lagi? Fitnahlah digunakan untuk menjatuhkan karakter Anwar Ibrahim. Malangnya, tindakan mereka itu tidak berbaloi karena akhirnya Anwar naik juga sebagai Perdana Menteri. Mereka takut Anwar Ibrahim naik. Jadi fitnah digunakan untuk jatuhkan karakter.
Apa akan berlaku jika Anwar Ibrahim menang dalam kes ini? Pertama, Anwar akan dibersihkan namanya sepenuhnya. Kedua, mahkamah akan membuktikan bahwa Yusuf berbohong di mahkamah terbuka. Dan rakyat juga akan melihat siapa sebenarnya yang memainkan sentimen seks untuk politik murahan. Seterusnya, rakyat juga akan kembali percaya kepada Anwar Ibrahim dan keseluruhan sistem mahkamah di Malaysia. Fitnah ini dah terlalu lama menyekat reputasi Anwar. Kemenangan ini bukan sekadar untuk beliau, tapi untuk semua yang percaya pada keadilan dan reformasi. Anwar memang bukan sempurna, tapi dia tidak layak difitnah begini. Jadi saudara, secara umum dan ringkas kesimpulannya, Yusuf datang dengan cerita, tapi Anwar datang dengan bukti. Dan dalam mahkamah hanya bukti yang menang. Doakanlah kebenaran yang ditegakkan dan fitnah ini ditamatkan. Rakyat sudah letih melihat, mengikut kebenaran fitnah-fitnah seperti ini. Jadi saudara, kalau benar kau percaya kebenaran akan menang, tolonglah bantu. Berikan komen dengan tanda pagar keadilan untuk Anwar sekarang di dalam ruangan komen. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi rahasia paling besar terbongkar berkait dengan Mahathir. Wah, lama-lama Mahathir ini makin lama makin tak jadi. Bukan makin lama makin menjadi, makin lama makin tak menjadi. Baru-baru ini Mahathir coba mahu mendapatkan simpati daripada rakyat. Mahathir coba mendapatkan simpati daripada rakyat untuk sekali lagi dilihat sebagai kononnya penyatu kepada orang Melayu Islam. Kononnya menjadi penyatu, hero pejuang, menegakkan hak dan menegakkan kuasa Melayu Islam. Tapi dia lupa siapa yang menyebabkan perpecahan besar kepada Melayu Islam. Anda tulislah sendiri. Agak-agak siapa? Menonton channel ini, tulislah siapa yang Anda rasa menyebabkan Melayu Islam berpecah. Bukan Anwar, bukan juga Najib, tapi ada orangnya. Anda tahu siapa? Anda tolong tulis hari ini. Sekali lagi, payung besar yang dikatakan oleh Mahathir itu yang coba mengajak UMNO, yang mana kata netizen Mahathir tak tahu malu. Selepas mengecam, selepas menghina, selepas memomok, selepas menikam, selepas macam-macam lah menjahanamkan UMNO, tiba-tiba pula ajak UMNO menyertai payung besar. Ini jawaban mereka. Payung UMNO cukup besar. Mahathir jangan jadi hantu penghasut. Wah, Mahathir jadi hantu penghasut ya. Veteran UMNO Malaysia hari ini mengingatkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir supaya menghentikan tindakannya menyeru ahli UMNO meninggalkan parti itu dan menyertai gagasan baru yang disebut sebagai Payung Penyatuan Melayu. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya ingin berkongsikan satu manfaat baru yang paling terbaik untuk Anda. Ini ialah transfer factor for life. Ini bukan obat. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita tak sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita juga kena penyakit kerana imun badan kita jadi bodoh dan menyerang kita daripada dalam. Berita baiknya, dengan peningkatan daya imun badan kita, kita sembuh secara total daripada dalam. Itulah guna produk ini. Anda dipertemukan dengan saya oleh kuasa Tuhan. Ini peluang Anda untuk jadi sehat, kuat, dan kembali segar. Tak kiralah berapa umur Anda, produk ini sangat baik dan terbukti di makmal bahkan testimoni penggunaan. Cepat dapatkan produk ini, hubungi nombor yang tertera. Apabila imun badan kita menjadi kuat, apabila imun badan kita menjadi bijaksana, kita akan sembuh daripada pelbagai penyakit. Dan paling penting, masa itu tidak pernah menunggu Anda. Masa sangat penting. Jadi, cepatkan dapat produk ini selagi Anda mempunyai waktu dan kesempatan. Pergunakan waktu yang ada, hubungi saya dengan segera. Ingat, obat boleh membantu Anda jadi kuat, tetapi tidak akan menjamin kesehatan Anda. Dengan imun badan yang kuat, kita terjamin sehat sampai selama-lamanya. Setiausaha veteran UMNO, Mustafa Yaakob menyifatkan langkah Mahathir itu sebagai cubaan.
memecah belahkan orang Melayu khususnya dalam UMNO yang kini katanya sudah cukup kukuh sebagai tempat berlindung orang Melayu. Veteran UMNO Malaysia meminta Mahathir supaya berhenti menjadi hantu penghasut untuk memecah belahkan UMNO dengan menyeru ahli UMNO supaya meninggalkan UMNO dan menyertai payung ciptaannya kononnya untuk penyatuan Melayu. Menurut Mahathir yang sebelum ini keluar daripada UMNO dan menumbuhkan Bersatu, telah menjadi punca perpecahan dalam kalangan orang Melayu. Namun hari ini, tokoh politik itu mengajak ahli UMNO kembali bersatu di bawah wadah baru yang dicetuskannya sendiri. Dendamnya kepada pemimpin UMNO membuatkan dia mahu menghancurkan UMNO, parti yang telah menobatkan dia sebagai Perdana Menteri selama puluhan tahun. Tama Mustafa, Mahathir seolah-olah lupa jasa UMNO yang pernah mengangkatnya ke tampuk kuasa. Tanpa UMNO, dia hanya seorang doktor. Tapi hari ini, dia mahu menghapuskan UMNO. Dia memang jenis kacang yang lupakan kulit. Veteran UMNO turut menyatakan bahawa mereka menghormati usia Mahathir yang menjangkau 100 tahun. Tapi menegaskan tindak tanduknya tidak mencerminkan peribadi orang tua yang wajar disegani. Berhentilah menjadi hantu raya yang tidak bertuan. Ahli UMNO tidak akan terpedaya dengan ajakannya. Payung UMNO sudah cukup besar untuk ahli UMNO berteduh. Ahli UMNO tidak perlukan payung ciptaannya, kata beliau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Apabila komen anda terhadap Mahathir dan gerakan beliau ini. Nasiblah kau kata, bukan semua orang Melayu sokong UMNO pun. Semua kes-kes dana curi faktanya dari UMNO, sama ada dari dalam atau bekas UMNO, kata nasib kaulah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.